5 popular rentasan di TV minggu ini. Top 5. Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin yang turut menyatakan setakat ini mustahil untuk Pakatan Harapan menang di 3 negeri dikuasai PAS iaitu Kedah, Kelantan dan Terengganu yang akan terbabit dalam PRN nanti. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim diyakini berdepan cabaran getir terutama dalam meningkatkan sokongan pengundi Melayu terhadap gabungan itu menjelang pilihan raya negeri tidak lama lagi. Khairi berkata ia mengambil kira keputusan pilihan raya umum ke-15 lalu yang mana PH hanya meraih 15% undi Melayu di negeri yang majoritinya Melayu. Bagaimanapun, beliau berkata mengambil kira keputusan PRU 15 juga. Selangor dan Negeri Sembilan dilihat sukar dirampas Perikatan Nasional daripada cengkaman PH. Pada masa sama, katanya Anwar yang juga Perdana Menteri perlu mempertahankan kubu kuat gabungan itu terutama di Selangor. Sebelum ini, PN mengenal pasti 2 negeri iaitu Selangor dan Negeri Sembilan sebagai medan pertarungan utamanya dalam PRN nanti. Sementara itu, Khairi berkata, PN dilihat seolah-olah meminjam taktik Anwar ketika Presiden PKR itu berada dalam pembangkang dengan memberikan tumpuan kepada kempen populis. Katanya, tanpa perlu menanggung beban realiti sebenar berada dalam kerajaan, mereka menjadi juara populis mendesak rakyat Malaysia dibenarkan mengeluar akaun simpanan persaraan melalui kumpulan wang simpanan pekerja. Khairi juga berpendapat Anwar juga perlu merempuh ranjau dalam mendepani PRN dengan bebanan yang merujuk kepada Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya modal politik Anwar semakin terjejas memandangkan reputasi kontroversi Ahmad Zahid dan tanggapan terhadapnya yang dilihat memberi ganjaran kepada penyokong dan kroninya tanpa disekat. Lebih membimbangkan Anwar ialah jika UMNO menjadi liabiliti pilihan raya semasa pilihan raya negeri nanti. Dengan kata lain, jika PH kehilangan Selangor atau Negeri Sembilan, ia akan menjadi satu kemunduran besar bagi Anwar. Berikutan, PN mengenal pasti kedua-dua negeri itu sebagai medan pertempuran utama. Top 4. Datuk Seri Amiruddin Syarif membidas kenyataan Pesuruhjaya PAS Selangor Dr. Ahmad Yunus Hairi bahawa jumlah tanah rizab Melayu di negeri Selangor turun mendadak berbanding ketika parti itu bersama Pakatan Rakyat. Menteri Besar berkata kenyataan Wakil Rakyat Sikijang itu sebagai satu dakwaan yang dangkal. Beliau menjelaskan fakta sebenarnya ialah keluasan tanah rizab Melayu di Selangor meningkat sebanyak 343.21 hektar dari tahun 2018 kepada 2022. Pada tahun 2018, jumlah keluasan tanah rizab Melayu di Selangor adalah 162,162.04 hektar dan ia meningkat kepada 162,505.25 hektar pada 2022. Katanya jumlah tanah rizab Melayu di Selangor meningkat setelah PAS tiada dalam kerajaan. Beliau mengulas laporan sebuah portal berita yang memetik kenyataan Dr. Ahmad Yunus yang mendakwa berdasarkan isu data rizab tanah Melayu setakat 30 November 2022 mendapati ia turun sebanyak 3,200 hektar pada 2019 hingga 2021. Katanya PAS telah memerintah negeri Selangor melalui Pakatan Rakyat pada tahun 2008. Sejak itu, rizab tanah Melayu mencatatkan peningkatan yang ketara sebanyak lebih 30,000 hektar. Namun, jumlah rizab tanah Melayu mula menurun secara mendadak daripada tahun 2019 hingga 2021 sebanyak 3,200 hektar. Ahmad Yunus memberikan kenyataan tersebut berdasarkan kepada kenyataan Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad, yang berkata rizab tanah di beberapa negeri mengalami penurunan. PAS berada dalam kerajaan Pakatan Rakyat pada tahun 2008 di bawah pentadbiran Allahyarham Tan Sri Khalid Ibrahim sebelum keluar pada tahun 2015. Top 3. Perikatan Nasional akan menggunakan kaedah sama dengan pilihan raya umum ke-15 mengenai logo parti bagi pilihan raya negeri nanti. Pengerusinya Tan Sri Mahyadin Yassin berkata, bagi Kelantan dan Terengganu, Perikatan Nasional akan menggunakan logo PAS, manakala negeri lain akan menggunakan logo PN. Calon, mana keseluruhan calon itulah. Cuma kita belum tentukan pembagian kursi. Jadi siapa yang dapat kursi mana, parti mana yang akan letakkan calon itu akan diputuskan bila dah selesai nanti. Top 2. Kalau setakat Anwar Musa memang sudah lama dijangkakan. Itulah kata Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Fuad Zarkashi menyindir Tuan Ibrahim Tuan Mat yang mendakwa akan terjadi kejutan melalui penyertaan bekas pimpinan UMNO ke dalam PAS. Jelasnya adalah lumrah bagi bekas pemimpin UMNO cari makan dengan menyertai parti lain selepas dipecat ataupun keluar parti. Tuan Ibrahim kata ada kejutan kerana bekas pemimpin UMNO akan sertai PAS. Itu bukan kejutan. Kalau dah namanya bekas pemimpin, dia akan ke mana sahaja cari makan.
Isu pemimpin UMNO melompat parti bukan baru. UMNO tidak pernah terkejut ada yang berkedudukan tinggi melompat parti bila parti hilang kuasa. Tuan Ibrahim yang juga timbalan Presiden PAS dilaporkan berkata beberapa bekas nama besar UMNO akan menyertai Perikatan Nasional menjelang pilihan raya negeri tidak lama lagi. Tindakan itu bagi melebarkan penguasaan PN di negeri Pakatan Harapan iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang selain mengekalkan negeri dikuasai mereka, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Sebelum ini, Naib Presiden PAS Ahmad Samsudin Mokhtar juga berkata beberapa pemimpin yang kecewa dengan kepimpinan parti mereka akan menyertai PAS dalam masa terdekat. Mengulas lanjut, Muhammad Fuad berkata bekas pemimpin UMNO seperti Dr. Mahathir Mohamad, Tan Sri Muhyiddin Yassin juga pernah lompat parti. Katanya Tok M pun lompat parti. Muhyiddin pun 2 kali 5. Kalau setakat Anwar Musa memang sudah lama dijangkakan. Mereka mungkin dapat jawatan menteri jika PN kembali memerintah. Tetapi jawatan itu tidak kekal. Yang kekal ialah gelaran katak. Itu kekal selama-lamanya. Jadi katak bukan kejutan. Top 1. Kempen agar pembangkang menukar ketua mereka di Dewan Rakyat berikutan ketua pembangkang yang ada, Datuk Seri Hamzah Zainuddin tidak berminat untuk menjalankan tugas itu. Kini semakin rancak dibuat. Sehingga kini 2 nama dicadangkan untuk menggantikan Hamzah adalah Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Sahidin Kasim dan Ahli Parlimen Ketere, Datuk Khalil Muhammad Noor. Speaker Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul pernah menyebut secara bersahaja bahawa Arau adalah calon ketua pembangkang yang baik. Dalam sidang parlimen baru-baru ini, Hamzah didapati gagal untuk hadir ke Dewan Rakyat pada setiap kali sesi masa pertanyaan untuk Perdana Menteri dan jika hadir pun lewat dan tidak membuat sebarang pertanyaan untuk mencabar kenyataan PM Anwar. Dalam 7 sesi yang berlangsung dalam sidang yang lepas, turut tidak hadir ke Dewan Rakyat adalah Pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Bekas Ahli Parlimen lebih 40 tahun, Lim Kit Siang turut membangkit perkara ini dalam satu kenyataan beliau. Menurut beliau, kegagalan besar Hamzah sebagai Ketua Pembangkang adalah gagal untuk hadir ke Dewan Rakyat dan mencabar segala hujah Perdana Menteri secara berdepan. Bekas Ketua Pembangkang itu berkata, selain tidak datang langsung sebagaimana Hadi dan Mayadin, Hamzah juga lewat masuk. Kata Kit Siang, Hamzah silap kerana dia gagal memberikan semak dan imbang semasa PMQT yang berjalan selama setengah jam itu. Menurut netizen juga, cadangan untuk tukar ketua pembangkang yang baru memandangkan Larut, Pagoh dan Marang tidak berminat bersebenar telah mendapat perhatian ramai. Lebih 100,000 telah melihat ciapan ini dan hampir 800 telah menyebarkan ciapan ini dan hampir 500 menyukainya. Para ahli parlimen turut mengulas cadangan itu. Selain tidak hadir semasa PMQT, Hamzah juga terpalit dengan isu penyelewengan apabila anaknya didakwa kerana melanggar peraturan berkaitan dengan minyak masak subsidi.